Assalamualaikum. Hari ini murid tahun 4 sekalian, untuk pelajaran akhlak, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 37. Kita sudah masuk pelajaran yang ke-9 yang bertajuk mencari keredaan Allah. Okey, baik. Apakah yang dimaksudkan dengan mencari keredaan Allah? Okey, anak-anak, di sini anak-anak perlu tahu keredaan Allah ni bermaksud setiap perkara yang kita lakukan Allah jaga. Maksudnya Allah tidak akan membiarkan kita terjerumus ke lembah kehinaan dan kecelaruan. Maksudnya Allah tak akan biarkan kita kita tersesat, tersempang, ataupun kita terbiar diri kita ini melakukan maksiat, perkara-perkara yang Allah murka. Jadi kita akan rasa takut untuk membuat satu perkara yang Allah larang, dan kita akan rasa bersemangat untuk kita melakukan perkara yang Allah suruh. Itu maksudnya. Jadi kat sini semua benda yang kita rasa ini perlunya ada ilmu. Sebab dengan ilmu barulah kita memahami apakah yang dimasukkan dengan keredaan Allah, yang kita menagih rasa sifat takwa kita kepada Allah, sifat takut kita kepada Allah. Okey, baik. Jadi selepas kita ada ilmu, kita akan beramal dengan ilmu yang kita ada secara ikhlas kerana Allah. Okey, baik. Jadi kat sini kita masuk 9.1, ilmu. Okey, nak cari keredaan Allah ni perlu ada ilmu. Yang pertama, ilmu. Ilmu ni apa? Okey, tengok dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab alimah yang bererti mengetahui. Okey, dari segi istilah, segala pengetahuan dan kebenaran tentang sesuatu yang datang daripada Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya dan alam ciptaannya. Okey, itu maksud ilmu. Okey, baik anak-anak, seterusnya kita pergi kepada kelebihan menuntut ilmu. Maksudnya kebaikan, manfaat ataupun kebaikanlah yang akan diri seseorang itu dapat jika dia mempelajari ilmu. Okey, jadi yang pertama kita baca kat sini, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maksud dia Allah akan mengangkat darjat dia lebih tinggi. Allah akan pandang dia, Allah akan memuliakan dia. Yang kedua, seterusnya menjadi benteng penyelamat diri daripada kejahilan. Maksudnya dia akan bebas daripada sifat tidak tahu. Okey, bebas diri daripada sifat kejahil. Jahil maksudnya bodoh, tidak tahu. Okey, yang seterusnya, orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh para malaikat dan ikan di lautan. Awak pernah tahu tak jumlah ikan lautan tu berapa banyak? Tak tahu kan? Jadi kalau awak belajar dengan bersungguh-sungguh, ikan yang kat laut tu semua sekali akan mendoakan awak, dan para malaikat juga. Seterusnya, dipermudahkan jalannya ke syurga. Senang kita untuk masuk syurga kalau kita menuntut ilmu dan berilmu. Okey. Dan seterusnya, tumbuh-tumbuhan juga akan memberi salam. Maksudnya memberi salam ni apa? Tumbuh-tumbuhan akan mendoakan kesejahteraan, keselamatan kepada orang yang menuntut ilmu. Seterusnya, saya baca bawah sekali, para ulama merupakan pewaris para nabi, dan kalau manusia itu menuntut ilmu, dia akan jadi orang yang berilmu. Jadi dia merupakan pewaris para nabi dan menjadi tanggungjawab manusia itu untuk menyampaikan apa yang mereka tahu, terutama tentang agama Islam. Okey, jadi itu sedikit kelebihan yang perlu awak tahu dan perlu awak hayati. Apakah kelebihan menuntut ilmu? Seterusnya, tengok pergi kepada amal. Amal ini adalah dari segi bahasa berasal dari perkataan Arab yang bermaksud perbuatan atau pekerjaan. Maksudnya ilmu yang kita tahu, kita perlu amalkan, kita perlu buat. Contoh, awak tahu sebelum
minum, awak kena baca bismillah. Jadi awak kena amal apa yang awak tahu tu. Tu contoh ilmu yang awak ada. Dari segi istilah perlakuan atau tindakan orang Islam yang meliputi gerak hati, lisan dan perlakuan anggota tubuh badan mengikut syariat Islam. Okey, jadi tindakan kita, hati kita kan, anggota tubuh badan yang bergerak ini adalah semua sekali menurut syariat, menurut panduan yang ada dalam Islam. Okey, kita lihat seterusnya. Ini amalan yang terpuji, yang diterima oleh Allah adalah amalan yang dilakukan dengan, kita tengok ini amalan yang paling baik adalah mengikut rukun, syarat dan cara yang betul. Tidak dicampuri dengan perkara maksiat. Niat yang ikhlas kerana Allah. Contoh, saya ambil contoh macam minum tadi. Okey, awak minum mesti dengan tata tertib, dengan syarat yang betul. Baca bismillah dengan duduk, kan? Lepas tu tidak dicampuri dengan perkara maksiat. Contohnya sambil awak minum, awak mengata orang. Boleh tak macam itu? Tak boleh, kan? Jadi niat minum ikhlas kerana Allah. Sebab apa? Kita minum niat kerana Allah. Untuk apa? Untuk mudah untuk kita lepas ini kita bertenaga untuk berzikir, kan? Sebab kadang-kadang tekak kita ni haus, susah kita nak bercakap. Jadi dengan minum akan melenggan tekak kita untuk berzikir. Okey, tu maksud niat kerana Allah. Okay, seterusnya, seorang alim, seorang yang berilmu, alim yang berilmu yang baik hendaklah bijaksana membahagikan masa untuk beramal ibadah kepada Allah. Maksudnya dalam satu hari tu awak perlu bahagi masa awak untuk hanya beramal ibadah kepada Allah. Tak perlu nak dunia semata-mata, kena bahagikan juga akhirat. Yang kedua, untuk mengurus diri. Orang yang berjaya adalah orang yang pandai mengurus diri. Untuk membantu sesama manusia, ini juga perlu. Kalau boleh satu hari tu, paling tidak bantulah seorang manusia. Tak kira mak ayah ke, adik ke, jiran sebelah ke, bantulah apa-apa yang boleh kita bantu. Seterusnya, memelihara alam sekitar termasuk tumbuh-tumbuhan, bumi, udara, air, haiwan dan margastua. Okey, maksudnya kalau ada kucing, awak bagilah kucing makan sikit, kan? Kalau ada tumbuh-tumbuhan, awak siramlah. Itu maksud kita memelihara alam sekeliling kita. Okey, jadi amal terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, amal soleh. Amal soleh apa? Orang yang beramal soleh kerana Allah, melakukan ibadah dengan cara, kita sambung semua, melakukan perkara yang wajib, sunat dan harus. Ini amal soleh. Contoh perkara wajib, solat 5 waktu jangan tinggal. Kalau sunat, kita solat selepas 5 waktu, kita solatlah solat ba'diyah untuk cover, untuk macam kadang-kadang solat kita kita perlu coverkan dia dengan solat sunat. Contoh solat sunat ba'diyah, solat sunat qobliyah dan harus. Harus ni macam makan, kan, mandi, tu untuk membersihkan diri. Kerana orang yang bersih ni adalah orang yang an-nadhafatul minal iman, orang yang beriman. Kalau orang yang bersih adalah orang yang beriman, itu perkara harus. Yang seterusnya, menjauhi perkara yang makruh dan meninggalkan yang haram. Contoh makruh apa? Kalau puasa, kan, yang biasa awak tahu, kalau puasa korek hidung makruh, kan. Itu yang meninggalkan perkara haram. Contohnya awak bulan puasa, awak makan dengan sengaja, lepas tu cakap dengan mak, saya puasa, padahal awak dah makan tadi, senyap-senyap. Itu tak boleh lah. Okey. Seterusnya, tadi amal ada dua, yang soleh, yang ni yang tidak soleh. Yang tidak soleh maksudnya melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah dengan cara meninggalkan perkara yang wajib. Awak sengaja tinggal solat sunat dan harus. Ini tidak soleh, bukan jahat tapi tidak soleh. Kalau perkara yang wajib ni jahat lah. Kalau sunat ni dia awak buat tak apa tapi tak dapat pahala. Okey. Seterusnya, melazimi perkara makruh dan melakukan yang haram. Suka sangat buat perkara makruh. Dah cakap puasa tak payah korek hidung, nak juga korek hidung puas-puas, kan. Jangan melazimi, jangan sentiasa buat perkara makruh dan melakukan yang haram. Contohnya ambil orang punya hak tanpa izin, kan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada amalan yang mendapat redha Allah. Yang pertama, menunaikan perkara fardu dan sunat, membaca Al-Quran dan memahaminya, menghidupkan sunnah Rasulullah,
menuntut ilmu dan beramal dengan ikhlas, memperbanyak zikir mengingati Allah, berselawat ke atas Nabi, sentiasa menghitung diri ataupun sentiasa muhasabah diri kan. Sebelum tidur kita muhasabah, hari ni apa benda yang aku buat, banyak dosa ke banyak pahala. Ingat tu kat rumah-rumah, lebih lagi kat rumah kan. Hari ni saya banyak tak menyenangkan mak ayah ataupun menyusahkan, kan. Kalau menyusahkan, esok perbaiki. Kalau boleh, banyak lagi mudahkan mak ayah kerja kan. Nampak mak ayah susah, penat, urut, tolong kerja dia kalau yang boleh, yang awak mampu. Okey. Ni seterusnya, tanda-tanda orang yang beramal soleh. Maksudnya ada tanda, ada syarat, ada isyarat dia. Kalau orang yang amal soleh ni ada syarat dia. Contohnya, patuh dan taat kepada ajaran Islam. Perkataan dibuktikan dengan amalan. Maksudnya awak cakap dan awak buat apa yang awak cakap. Macam ustaz lah, ustaz banyak bercakap awak dan ustaz mesti buat apa yang ustaz cakap. Okey. Yang ketiga, berpegang teguh dengan hukum hakam dan syariat Islam, mematuhinya, ikuti, jangan tinggal, mesti laksanakan, meninggalkan amalan jahiliah dan maksiat, meninggalkan perkara-perkara yang buruk, yang tak baik, sentiasa berdamping dengan Allah. Maksudnya sentiasa ingat Allah, berdamping Allah ni maksudnya sentiasa ingat Allah. Apa-apa benda kita buat kat dunia ni, kita kena ingat Allah. Seterusnya, berjihad, bersungguh dengan menyeru perkara yang makruf dan melarang perkara yang mungkar. Nampak orang buat perkara yang salah, kalau awak boleh tegur, awak tegur dengan cara yang berhemah, okey, yang beradab. Seterusnya, bersyukur dan redha atas ketentuan Allah. Okey, syukur ni berterima kasih. Redha ni maksudnya apa? Kalau redha dengan Allah, Allah redha kat kita, lain maksudnya. Kalau kita redha dengan Allah, maksudnya lain. Kalau kita redha dengan Allah, maksudnya kita terima sahaja apa ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Kalau Allah redha kita, maksudnya Allah akan jaga kita daripada perkara yang sia-sia. Maksudnya Allah akan sentiasa menjaga hati kita untuk sentiasa ingat pada dia. Itu redha Allah kepada kita. Kalau redha kita kepada Allah, kita menerima apa sahaja yang Allah tentukan, Allah tetapkan kepada kita dalam hidup ini. Faham? Okey, jadi untuk ikhlas kita akan sambung pada kelas yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.